ni, maka sekarang ni aku tak sampai hati kan? Aku tak sampai hati, aku nak ikut juga yang Nabi buat tadi. Padahal kalau kita tengok benda tu bukan ibadah, kita kata benda yang umum. Tapi kalau disangkutkan dengan Nabi, tak menjadi ibadah. Cuma nak cerita itu bukan ibadah yang kita kata secara umumnya. Kemudian dia duduk, kemudian sebab tu baru dia meneruskan perjalanannya. Sampai macam tu sekali. Sama juga dengan Sayyidina Anas. Dan waktu dia dengan Nabi SAW pergi rumah seorang sahabat, setelah mengatakan sahabat itu ialah seorang tukang jahit, pergi rumah sahabat, kemudian sahabat ni keluarkanlah makanan, dan keluar makanan, kemudian Rasulullah SAW makan. Dalam makanan tu, kalau kita mungkin istilah sup pun, dalam sup tu ada labu dan ada daging, daging yang masin dalam tu. Kemudian Rasulullah SAW makan, ambil roti dan cicah dengan kuah sup tadi, dan Rasulullah SAW makan labu. Daging yang tepi tu Rasulullah tolak kat tepi lah, makan lagi, cari lagi. Dan sehingga kan Sayyidina Anas kata, aku tengok Rasulullah kuis-kuiskan dengan jari dia tu cari labu, bukan cari daging. Kita ni cari daging tu, kalau tak ada daging cari ayam ataupun tanya, kambing tak ada, nak tanya dulu. Tapi Rasulullah tak, apa yang ada je. Tapi Sayyidina Anas mengatakan, ketika tu baru aku tahu bahawa sebenarnya Nabi ni suka makan labu. Kemudian selepas itu aku cuba menggemarkan, aku cuba sukakan makan labu juga. Kerana apa dia? Dia tahu bahawa sebenarnya itu sunnah Nabi ni pasti akan berjaya. Kita tengok sampai tahap teliti macam tu. Jadi kita hari ni pun mudah-mudahan cerita-cerita yang kita biasa dengar tentang bagaimana dak seseorang sahabat ataupun salafus saleh terdahulu dak ikut jejak langkah Nabi SAW, iaitu ikut sunnah Nabi. Dan jadi kita pada hari ini sangat beruntung menjadi umat Nabi SAW. Tadi selepas maghrib tadi saya ada kelas dekat Pusat Serenti Sengkang. Maknanya saya baru keluar daripada Pusat Serenti ni, baru keluar. Memang keluar masuk Pusat Serenti, esok nak masuk lagi, tapi masuk malam je, maghrib sampai isyak. Jadi ada seorang, dia panggil klien lah dalam tu, dia tak panggil banduan, dia panggil klien. Tanya saya, Ustaz, saya nak tanya, untung ke kita jadi umat Nabi? Boleh dia tanya macam tu. Soalan dia kadang-kadang saya nak jawab susah juga. Jadi dia tanya tadi, untung ke Ustaz kita ni jadi umat Nabi? Apa keuntungannya? Cuba Ustaz cerita. Wah, saya pun tak tahu latar belakang dia tu macam mana sebelum ni, kan? Adakah dia ni seorang guru dan polis pun ada macam mana yang duduk dalam tu lah. Jadi dia tanya saya, untung ke tak untung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW ni? Kalau untung, apa keuntungannya? Jadi terlintaslah saya jawab. Dan kita dengar ada satu hadis Nabi SAW, maksudnya lebih kurang macam ni lah, kan? Setiap hari Isnin dan hari Khamis itu, ini dia acara kita kena pegang. Bagaimana kita tanya diri kita sendiri, adakah aku ni tak beruntung lagi jadi Nabi umat Nabi? Kan? Okey. Jadi setiap hari Senin dan hari Khamis, amalan kita dia dipertontonkan kepada Nabi SAW. Maka ketika Rasulullah SAW tengok amalan kita, yang mana ada kita melakukan dosa, yang mana kita melakukan dosa, maka Rasulullah SAW istighfar ataupun minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita. Sedangkan kalau kita rasalah, saya cerita saya lah, hari ni daripada subuh tadi sampai sekarang, tak tahu berapa kali kita istighfar untuk diri kita. Tapi Rasulullah sayang kepada kita tadi, tak nak umat dia masuk dalam neraka. Bukan Allah Ta'ala cipta neraka untuk bakar kita, tak. Rasulullah SAW cerita, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta syurga untuk kita. Neraka tu untuk takut-takutkan je, bukan nak suruh masuk kita dalam neraka, tak pun. Tapi nak masuk ke dalam syurga. Itulah Rasulullah SAW. Pada diri kita sendiri pun kita tak ingat dosa kita, tapi Rasulullah minta ampun untuk diri kita. Dan
pasti dan pasti Allah Ta'ala akan ampunkan. Dan yang kedua, saya beritahu dia tadi, yang kedua, setiap Rasul ada doanya khusus, yang doa yang dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Takkan Allah Ta'ala tak terima, pasti Allah Ta'ala akan terima. Para Nabi yang lain dah guna dah doa, habis dah guna. Tapi Nabi Muhammad dah guna dia. Dia simpan doanya. Bukan simpan untuk diri dia, tapi dia simpan untuk kita, untuk dapat syafaat dia di negeri akhirat, dengan syarat kita mati itu dalam keadaan beriman. Saya cerita kat teman dia, agaknya dia rasa sedih, nangis dia. Agaknya sedih pada diri dia. Kan, rupanya untung aku. Mungkin pada diri dia tak tahu apa keuntungan. Kan, jadi mudah-mudahan kita dengan beberapa perkongsian yang saya kira tak seberapanya, dan mudah-mudahan kita jadikanlah Nabi itu sebagai idola kita dalam setiap apa juga keadaan. Kita tengok hari ini, kalau seseorang itu menjadikan seseorang itu sebagai idola dia, segala perbuatan dia, bahkan kadang-kadang fashion pun kita ikut, dengan rambutnya, dengan bajunya, perkataan pun. Kalau kita pakai baju, melambangkan baju itu. Sebab apa dia? Kita suka pada diri dia, kita kenal dia. Sekarang ni, kenapa kita rasa kita tak cinta kepada Nabi? Kebarangkalian kita tak kenal. Kebarangkalian kita tak kenal Nabi Muhammad itu. Kita hanya kata betul, Nabi Muhammad adalah Nabi aku. Sekadar itu sahaja. Tetapi kalau kita kenal siapa Nabi Muhammad itu, walaupun bukan kenal secara hakikatnya, seperti kita belajar tentang mengenai Allah Ta'ala, walaupun bukannya kita kenal secara hakikatnya, tetapi cukuplah secara zahirnya pun sudah mengajari. Mudah-mudahan dalam kehidupan seharian kita jadikanlah Nabi itu sebagai idola kita. Tidur kita, bangun kita, dan dalam setiap perbuatan dan perkataan kita dahulukan Nabi. Dan mudah-mudahan Nabi ini kenal. Satu kisah yang terakhir yang saya nak kongsikan tentang selawat, di antara yang disebutkan dalam kitab, saya lupa, tapi karangan dalam karangan Syekh Al-Fatani, dalam kitab dia, seorang ini bermimpi, dan dia dalam mimpinya, walaupun mimpi ini tak boleh jadikan dalil, mimpi tak boleh jadikan dalil. Dia bermimpi, dia berada di kalangan orang ramai lah. Maka dia berjumpa Rasulullah. Dia panggil Rasulullah buat bahasa kita, Rasulullah buat tak tahu je, tak kenal dia. Dia beritahu, awak ni siapa? Dia tak kenal. Saya tak kenal. Saya tak kenal awak ni siapa. Akulah umatmu. Dia kata saya tak kenal. Kemudian akhir sekali, apabila dia sedar daripada mimpi dia, dia bertanya kepada guru dia waktu itu, Nabi ni akan kenal kita sebanyak mana kita berselawat kepada Nabi. Kalau kita banyak berselawat, makin banyaklah Nabi kenal kita. Kemudian diamalkan, tak banyak, dalam satu hari 100 kali disebutkan dalam kisah tu. Dalam satu hari 1 kali je dia berselawat, pun tak disebutkan selawat apa, selawat panjang ke pendek ke, tak disebutkan. Diamalkan, tak tahu, tak disebutkan berapa lama. Kemudian mimpi jumpa Rasulullah, maka Rasulullah kenal dia. Maka Rasulullah bagi tahu, aku kenal kau disebabkan kau berselawat kepada. Jadi sebanyak mana kita berselawat kepada Nabi, maka sejauh itulah, sebanyak itulah Nabi akan kenal kita. Sebab di akhirat nanti kita tak cari orang lain dah, kan? Kita tak cari orang lain dah. Kita akan cari syafaat Nabi SAW. Maka macam mana Nabi nak syafaatkan kita kalau Nabi tak kenal? Jadi mudah-mudahan kita jadikanlah selawat itu dalam merupakan amalan harian kita. Selain daripada amalan-amalan yang wajib yang lain, jadikanlah selawat itu lebih daripada yang lain, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik